Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Syamsul Anwar? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara menuju alam akhirat. Nama tak tahu, menuju alam akhirat. Semua kita akan menuju alam akhirat, saudara. Ya. Waalaikumsalam. Saudara Zamari LC, Marabiah Abdullah, Puan Marabiah Abdullah, itu juga dengan saudara Fakri Sani, Puan Limah Jacob, apa khabar Puan? Doa saya anda sihat. Itu juga saudara Azam daripada Kota Baru, Kelantan. Waalaikumsalam. Saudara Syahrizal Hussein, saudara Muhammad Fuzi, apa khabar saudara? Saudara Amran Abi, saudara Abu Nems. Terima kasih sudah menuju akhirat. Saya akan bercakap soal 10,000. Memang saya akan bercakap sampailah dapat, saudara. Begitu juga saudara Ahmad Bak, mungkin Ahmad Baki ikut. Saudara Satria Setiawan, apa khabar? Satria Setiawan, sentiasa setia, saudara. Ya. Saudara Anwar Jubin, saudara Puan Rosinin Kuringot, apa khabar orang Sarawak? Begitu juga dengan saudara Joka, Waalaikumsalam. Semoga dimurahkan rezeki. Saudara Muhammad Amin Jack daripada Sempurna, Sabah. Apa khabar saudara Muhammad Amin? Orang Sempurna okey ya? Semoga sempurna segala-galanya. Itu juga saudara Zamri, Kuis dari Kuantan. Hujan genyai-genyai di Kuantan. Alhamdulillah, hujan genyai-genyai itu rezeki. Saudara Fakri dari Kelantan. Apa khabar? Saudara Muhammad Safari, saudara Wan, Dr. Ahmad Humaizi. Apa khabar doktor? Semoga sehat. Saudara Syarifuddin Syahari. Begitu juga ada saudara Abu Sama, Abu Nem, Puan Marabiah daripada Pandan Indah. Waduh, hai tekak tak bersihat nampaknya. Cik Mustafa, Parda Idan, saudara Muhammad Syarul Abdul Karim, Setimah, Puan Rubidin dan pasangannya. Doa saya sentiasa agar bahagia. Saudara Teratai Selasih, belum lagi Teratai Selasih daripada Kelantan. Belum lagi puasa, ada lagi insya-Allah. Aminah Kak Minah, apa khabar daripada Terengganu? Saudara Abu Sama, Hafini Yusof. Terima kasih Puan Rosini Kuringot yang mendoakan supaya saya bersihat dan walafiat. Saudara Al-Jabar, saudara Mansur Wahab, saudara Anwar Saleh, Puan Hamidah Kamat dari tak tahu dari mana ya. Saudara Ravi Jai Singh, how are you saudara Ravi? ME Furniture, Samsul Anwar menunggu KWSP. Semua orang duk tunggu. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan malam ini, saudara. Ya. InsyaAllah, saudara, berdoalah agar kita sihat walafiat. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan apa yang kita ada, yang saya perolehi daripada teman-teman, daripada Rio. Hari ini, saudara, adalah hari Khamis. Malam Jumaat, saudara. Malam 1000 rahmat untuk kita berdoa, untuk kita memperbanyakkan kita punya amal ibadat. Moga kita sentiasa dirahmati Allah. Hari ini adalah hari terakhir bulan Mac, 31 Mac. Dalam 3 atau 4 hari lagi lah. Saya pun tak tahu lagi, belum ada pengumuman resmi dari pihak pemerintah. Kita akan menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Dan menurut saudara Rio, hari ini adalah hari yang ke-736 virus corona menyapa bumi kita ini. Dengan jangkitan ada peningkatan pula semalam rupanya. Daripada 15,215, dia naik kepada 15,941. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 4,183,359 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Hari ini adalah hari terakhir sebagaimana yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Kita memasuki situasi tidak lagi pandemik tetapi endemik bermula 1 April, saudara. Dan saya melihat dari segi pecahan kumulatif bahawa Selangor masih lagi meningkat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negeri, saudara, yang memperlihatkan peningkatan jangkitan. Tentulah Selangor 7,748. Johor juga nampak gaya ada peningkatan tapi di bawah 1,000, saudara. Itu 778.
Sabah juga ada peningkatan, Sarawak juga ada peningkatan yang agak ketara, 974. Jadi warga Sarawak harus berhati-hati. Begitu juga di Kedah. Kedah ada 827 jangkitan semalam. Di Perak, juga ada jangkitan peningkatan kepada 783. Di lain-lain negeri, alhamdulillah berkurangan secara ya. Jadi untuk penutup bulan ini, saudara, artinya bulan Mac ini jangkitan yang terkumpul adalah 655,164 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Artinya meningkat agak tinggi lah, saudara, kalau berbanding dengan bulan yang lalu. Bulan lalu cuma 490,000, tapi bulan Mac 655,154 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya katakan, saudara, kita harus berhati-hati. Tambah-tambah pula lagi sekarang ini suasana yang tidak menentu. Baik, saudara, usai pencerahan tentang COVID-19 yang kita beralih daripada pandemik kepada endemik, kita masuk sedikit tentang e-commerce. Cari rezeki, saudara, berniaga. Kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dengan Al-Baqurnya. Nak puasa ni, saudara, bulan Ramadan, eloklah kita hiasi rumah kita, bilik kita dengan haruman setangi Al-Baqur. Kerana kalau rumah yang wangi itu adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Dengan Al-Azhar, jangan lupa saudara boleh memesan minyak wangi. Harum baunya, wangian-wangian ala Timur Tengah, saudara. Kalau tanya dekat saya, tentulah wangian Amir Al-Qud. Juga jangan lupa bolehlah memesan rendang tok, produk ibunya, serta dengan bahulu berdal untuk menyambut puasa dan hari raya, saudara. Kalau untuk kesihatan, bolehlah memesan gula O. Ini bagi mereka yang nak jaga kesihatan, nak menjaga jumlah gula dalam badan. Kerana gula O ni, saudara, dia tak ada kalori. Cukup satu sudu sedikit sajalah. Dah 2-3 titik saya dah manis dah. Saudara, ini elok untuk kesihatan, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah. Saudara Rosli Yunus, saudara Alias. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Pak Din? Tentulah kalau dengan Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah, untuk kita jadikan lauk untuk kita makan dengan kanji. Memang sedap dendeng manis Siti Farehah. Dan untuk berbuka puasa, buah tamar apa semua, boleh berhubung dengan Syauqi. Ini untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, iaitu buah tamar jenis yang baik-baiklah, saudara. Harganya pun murah. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Jangan lupa juga, saudara, makanan kegemaran saya yang serba mengasyikkan, iaitu popiah sirih Lady Maria. Pedas, rangup dan manis. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhirnya adalah produk daripada sahabat kita, saudara Zul, tokoh jamu Kemaman. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul, banyak produk dia. Boleh saudara layari dalam internet, search kepada Toko Jamu Kemaman, ataupun boleh berhubung dengan beliau di talian 019-917-0449. Jangan lupa, kalau berhubung dengan saudara Zul, Toko Jamu Kemaman, Madu Yaman Gold, iaitu dia juga dikenali sebagai madu gurun ataupun madu padang pasir. Dijamin kualitinya, saudara, untuk menambah stamina. Untuk kita nak puasa ni, stamina dalam badan kita, meningkat imunisi antibody, untuk rawatan asma, batuk-batuk yang berpanjangan, memulihkan sistem saraf, rawatan luka yang terbakar secara sedung. Malahan ia sesuai untuk makanan susulan kalau ada yang pernah dijangkiti ataupun yang ada sedikit-sedikit ini tanda-tanda ada COVID-19. Saudara juga boleh berhubung dengan Zul di Toko Jamu Kemaman untuk mendapatkan jeli gaman ekstrak. Ini untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan yang bersalin, berkatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma,
Masalah angin madu, itu melegakan sistem pernafasan saudara, dan sesuai untuk kencing manis dan darah tinggi. Ia juga sesuai untuk dijadikan minuman susulan. Bukan ubat saudara, nak kata ubat pun saya tak boleh nak ada pengesahan daripada Kementerian Kesihatan, tapi boleh jadikan sebagai antara minuman bagi mereka yang mahu melakukan susulan kepada jangkitan COVID-19. Itu saja untuk e-commerce hari ini. Baik saudara, kita terus masuk naluri kehidupan. Sebenarnya saudara, antara sikap ataupun sifat saudara abang Tony Durian, saudara Ahmad Yusof, saudara Puan Mazda Hafiz, ini di Instagram saudara. Sebenarnya sifat ataupun sikap yang dibenci oleh Allah SWT adalah sikap sombong dan angkuh. Kerana sikap ini boleh membawa kita ke neraka saudara. Jadi dalam surah Luqman ayat yang ke-8, Allah SWT berfirman, maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana kesombongan kamu, dan berjalanlah di bumi ini, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-16, ayat yang ke-23 pula Allah menyebut, sungguhnya dia tidak menyukai orang yang sombong. Ingat saudara, perkataan atau perbuatan, tingkah laku yang sombong, angkuh, ini memang dibenci oleh Allah SWT. Siapalah kita untuk kita bersikap sombong sama manusia? Malahan, kesombongan merupakan sifat yang tentunya dapat menghantar seorang ke dalam neraka. Kerana baginda Rasulullah menyatakan bahawa sifat sombong juga menjadi salah satu yang dibenci oleh Allah SWT. Kerana menurut Imam Nawawi ada menyebut kesombongan adalah yang buruk bagi siapa pun dan apapun kondisinya. Namun bagi orang miskin yang sombong, tentulah lagi teruk saudara. Dahlah miskin, sombong pula lagi, lebih parah lah. Dari Harith Shah bin Wahab Khuzai, dia berkata bahawa Harith Shah ini pernah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku berita tentang penduduk neraka? Jadi baginda Rasulullah menyatakan kepada sahabatnya, maukah kamu aku ceritakan kamu tentang penduduk neraka? Mereka menjawab, ya Rasulullah, katakanlah. Maka baginda bersabda, mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takbur lagi sombong. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih saudara. Artinya saudara, kita seharusnya berusaha untuk tidak bersifat sombong, angkuh. Siapalah kita sebenarnya di sisi Allah? Kadang-kadang orang ni dapat kaya sikit dah sombong. Ada kuasa sikit dia dah angkuh. Kira dia saja betul. Itu keadaannya. Saya mengharapkan agar teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya tidak bersikap demikian. Ya saudara, saya juga ingin mengingatkan pada anda, kalau sesuatu berlaku pada Facebook, sila layari Instagram pula. Kadang-kadang ni waktu saya live ni ada orang ganggu kita. Dan sila like, share dan subscribe. Itu saja. Sebab kadang-kadang teman-teman tanya, kenapa tak ada notification? Ada. Saya sentiasa bersiaran. Cuma saya nak ingatkan, saya cuma bersiaran pada bulan puasa nanti adalah bermula jam 10 malam. Sebelum bermulanya sunat tarawih, seperti biasa 9.30 insyaAllah. Dan besok saya akan mengundang seorang teman, orang istimewa insyaAllah. Saya tak boleh sebut nama lagi sebab dia tak hadir. Kalau hadir boleh sebut nama saudara ya. Teman istimewa saya saudara. Baik saudara. Usai naluri kehidupan, kita santun pula kata-kata mutiara kiriman Cikgu Hibil. Katanya, jangan dengar apa yang tak perlu anda dengar. Artinya tak payah dengar lah benda-benda macam fitnah dan sebagainya. Tak usah dengar lah. Kalau kita rasa itu fitnah, tutup sajalah kita punya Facebook dan sebagainya. Carilah, dengarlah cerita-cerita yang lain. Dan jangan lihat apa yang tak perlu dilihat. Serta jangan berbicara apa yang tak perlu dibicarakan. Dan akhirnya, jangan ambil tahu apa yang kita tak perlu tahu. Jadi apa yang tak ada keperluan untuk kita, tak payahlah kita nak menyebut. Saudara, terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti bagi kita semua. Baik saudara, seperti biasa, saya akan bermula dengan bicara saya ini dengan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya harus mengutarakan persoalan ini
Biarpun saban malam, mungkin anda jemu, mungkin anda tak suka. Tapi bagi saya, selagi warga tidak mendapat hak mereka, selagi penyimpan ataupun pencaruh dalam kumpulan wang simpan pekerja tidak mendapat hak mereka, saya harus mengutarakan persoalan ini, saudara. Dan saya juga mengingatkan pimpinan, janganlah anda berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Bicara kita malam ini tajuknya adalah bicara hati. Apa yang ada dalam hati kita, saudara. Dan sebelum saya memberi pencerahan lagi, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil di hari-hari hantar pantun cukup berarti untuk perkongsian kita bersama, saudara. Kata Pak Nazil, luka lengan sampai berdarah, nampaknya berbalur, amatlah sakit. Ada tangan, biar pemurah, sedekah dihulur, biarpun sedikit. Kita kalau ada rezeki, ada tangan kita ni ada rezeki, kita hulurkanlah. Untuk biarlah kita pemurah, hulurkan sedekah. Dan waktu kita mengulurkan sedekah itu, ingat saudara, kalau tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Jangan dihebah-hebahkan pada orang. Ini kadang-kadang saya tengok dah mula dalam media sosial, gambar pula hantar beras, hantar ini apa semua untuk dihebah pada orang. Buat apa? Kita kalau boleh bersembunyi-sembunyi lebih baik itu, saudara. Dan jangan dihebah-hebahkan. Soal mereka asnaf yang menerima bantuan ataupun derma daripada kita itu, mereka nak hebahkan, terpulang pada mereka. Kita kalau boleh jangan kita nak tunjuk pada orang, aku dah terima 1,000, aku dah terima 10,000. Tak perlu, saudara. Tak payah. Tangan kanan menghulur, tangan kiri tak perlu tahu, saudara. Kemudian kata Pak Nazir lagi, Bang Zaki putera Pak Majid, baik tingkah, alim pula. Ada kaki jalan ke masjid, setiap langkah diberi pahala. Jadi Pak Nazil mengingatkan kita, jangan lupa kita dah ada kaki, bukan tak ada kaki. Berjalanlah ke masjid atau ke surau untuk menunaikan solat tarawih yang akan kita lalui dalam masa 3-4 hari lagi. Sama-sama kita menanti pengumuman daripada pihak pemerintah. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya cukup berarti dan elok untuk kita hayati bersama. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini Gedung Ilmu pula adalah peringatan. Dan ia merupakan culipan kata-kata pemimpin terdahulu. Orang tua-tua terdahulu yang amat mengharapkan. Mereka berpesan, mungkin mereka dah tak ada lagi. Tapi mereka berpesan pada anak cucunya, iaitu pimpinan hari ini dan akan datang. Itu khususnya pemimpin Melayu. Jadi apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu itu terdapat dalam buku pemimpin dan ungkapan Melayu yang terbit kalau Dewan Bahasa. Dia menyatakan bahawa amat wajar untuk bangsa Melayu melihat hadirnya pemimpin yang bukan dari kalangan mereka yang liar. Kerana menjadi pemimpin ianya liar, beban dipikul ia tak sedar. Jadi orang tua dulu, pemimpin terdahulu dia tak mahu hadirnya pemimpin yang liar. Kerana banyaklah tugas jadi terlantar, terbiar. Tak disantuni. Banyak cakap yang tidak benar. Pemimpin yang liar ni dia banyak bercakap je, tapi tak ada yang benar. Janji diikat menjadi longgar, sumpah dibuat ia langgar. Kalau ia berjanji, ia bersumpah, dia langgar je, saudara. Jika dijadikan pemimpin, kata pemimpin kita dulu, hadirnya pemimpin yang bersikap liar ini, maka celakanya besar. Dijadikan tua, orang menengkar. Menengkar ni jadi orang tak mau dengar pun. Dijadikan induk, tak ada siapa pun yang nak mendengar. Memimpin negeri membawa cemar. Cemar ni rosaklah negeri kita. Jadi elakkan agar kita memilih pemimpin yang liar. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Memang saya harus mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar atas kemurnian jiwanya, hatinya mengirimkan buku sebut kepada saya. Tak ada kena bayaran pun. Dan untuk saya cari buku ni bukan senang pula. Jadi beliau sempat mentelaah buku itu, dia hantar kepada saya. Terima kasih Tan Sri. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan seterusnya, memang saya harus memberi peringatan. Sebab siang tadi saya berbual dengan peguam saya, dia kata kena buat. Orang tak suka pun kena cakap. You have to protect yourself, katanya. Okey. Jadi mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube ataupun channel-channel yang lain, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang anda lakukan.
Pihak saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan maupun komen-komen yang anda kirimkan melalui ruang ini kerana saya tidak berkemampuan untuk memantau kesemua komen ataupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, ini pencerahan politik. Matlamatnya adalah sekadar memberi pencerahan dan informasi. Bukan, tidak lebih daripada itu. Dan ia percuma dan tiada dikenakan sebarang bayaran. Kita harus memegang prinsip waktu kita berinteraksi dalam live ini, iaitu kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dalam arti kata lain, apa yang saya lontarkan, apa yang saya katakan, saudara boleh percaya, saudara juga boleh tidak percaya. Tak ada masalah. Bukan semestinya saya bercakap ini, semua kena percaya. Jangan. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan jika mahu kita menghantar kiriman dan pandangan, gunakanlah bahasa-bahasa ataupun adab yang baik. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah dengan penuh harmonis. Saudara, saya perlu mengingatkan juga bahawa sekarang ni saudara, suasana angin ataupun gelombang kepanasan yang melampau masih berterusan. Pagi tadi nampaknya sejuk. Walaupun malam tadi ada hujan. Ada teman mengatakan dekat Kuantan renyai-renyai. Tapi ia tidak menyejukkan bumi kita ini. Suasana semakin panas. Jadi saya minta teman-teman berhati-hati dan banyakkan minum air masak. Dan kalau ada ruang, ada peluang, minumlah air kelapa muda. Janganlah minum pula air bergas. Ini rasa nak dahaga, mencari air batu. Jadilah macam saya ni, tekak rasa sakit, nak rasa batuk je. Saudara, kerana rata-rata teman-teman menghantar kiriman mengatakan bahawa kepanasan sudah melangkaui 40 darjah Celsius. Itu yang saya katakan, gelombang kepanasan yang tinggi. Tak tahu bila nak habisnya. Menurut kata Jabatan Kajian Cuaca, katanya 2-3 hari saja, tapi masih belum reda lagi. Cuma saya ingin berpesan, pastikan di rumah anda sediakan takungan air. Paling kurang 1 baldi dalam bilik air, saudara. Ya? Baik, saudara. Saya masih lagi menuntut. Kita masih lagi menuntut agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Edah Pengguna supaya mempertingkatkan pegawai-pegawainya untuk melakukan siasatan dan juga rondaan di setiap pasar raya serta pasar. Kerana harga barang makanan, harga keperluan rakyat masih lagi terus meningkat. Dia tidak turun. Meningkat dan terus meningkat. Dan kita rasakan bahawa keperluan rakyat ini sukar diturunkan. Sebaliknya, ia terus meningkat ke tahap yang cukup menggetirkan. Saudara, tengah hari tadi saya berkesempatan makan di sebuah restoran. Berbuallah dengan tuan punya restoran itu. Dia kata dekat saya, selama 2 tahun waktu PKP, dia mengalami kerugian hampir 1.2 juta ringgit. Setahun lebih kurang 600,000. Jadi bila berbual dengan saya, dia kata setiap kali dia tengok dekat peti duit tu, dia menitiskan air mata. Sebab memikirkan untuk nasib pekerja-pekerjanya. Jadi terpaksalah berguruk bergadai. Kesian saya tengok dia. Dia kata 2 tahun. Susahnya era waktu Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional yang membuatkan rakyat hidup di rumah, terpenjara di rumah sendiri, niaga tak boleh. Dia mengalami kerugian hampir 1.2 juta. Kesian saudara. Dan hari ini pun katanya, walaupun dah boleh berniaga, tetapi kerana kesan daripada harga barangan keperluan yang naik, harga ayam naik, harga ikan naik, harga gula tepung naik, harga beras naik, minyak juga naik, maka dia kata dia tidak ada upaya untuk mengurangkan harga penjualannya. Jadi apabila harga jualan itu terpaksa dinaikkan, maka dia mengalami kekurangan pelanggan. Malahan menurutnya pelanggan pun dah tak macam dulu, tak banyak dah, tak ramai dah katanya. Saya amat sedih bila mendengar kata begitu. Saya harap agar pimpinan negara dapat melihat. Bukan seorang, ramai rupanya. Saya dah berjumpa dengan banyak kedai-kedai makan. Bukan kedai mamak saya, kedai orang kita yang berniaga. Saya bersimpati pada mereka. Saya haraplah so Boltat dia kata PH cheated the rakyat. PH cannot be trusted anymore. Ya, saya melihat bahawa suasana hari ini masih lagi kita dirundung kesukaran, kemurungan ekonomi. Walaupun pandemik dah bertukar pada endemik,
tetapi ekonomi masih lagi dalam keadaan yang murung. Pekerjaan masih, walaupun pimpinan mengatakan dah ada orang boleh buat kerja, tapi tak ramai, tak seramai mana. Malahan kedudukan ekonomi masih lagi susut. Dan saya lihat, jadi dalam keadaan begini, bantuan-bantuan yang nak diberi pun masih lagi tidak mencapai matlamatnya. Saya pun tak tahu nak buat macam mana lah melihat keadaan rakyat. Bila saya berbual dengan tuan punya restoran tadi, dengan suara yang sebab, dia kata, dia terpaksa bertahan sebab dia ada 20 orang pekerja dia. Kalau satu pekerja tu 2,000, dia kata lebih kurang 20 ada 40,000. Itu sebulan, setahun 400,000. Untuk beli barang makan, sewa kedainya sampai 16,000 sebulan. Kemudian barang-barang mencanak-canak naik. Hari ni nak berniaga macam mana? Saya bersimpati. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan di anjung kuasa dapat melihat. Saya juga, kita sebenarnya amat mengharaplah agar menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna seriuslah dalam hal ini. Sila siasat. Kalau barang tak perlu naik, kenapa perlu dinaikkan? Kita ada had ceiling, terutama beras, tepung, gula, telur, ayam, daging. Ini barang-barang sepatutnya terkawal. Bukan boleh dinaikkan sembarangan. Jadi saya rasalah dalam keadaan-keadaan begini, rakyat amat mengharapkan sentuhan pimpinan negara untuk melegakan kehidupan mereka. Tambah-tambah lagi di saat kita sedang menghadapi kehadiran bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sentuhan pemimpin amat diharapkan. Janganlah biarkan rakyat itu terus berada dalam situasi yang cukup murung. Dalam keadaan begitu saya perlu mengingatkan juga, saya dah 2-3 hari saya nampak gambar teman-teman menghantar kiriman dalam yang tular dalam Facebook, dalam media sosial. Itu dia kata di Kedah, iaitu gambar langit berwarna merah. Memang benar, saya nampak warna merah, cahaya mungkin senja kat semua. Warna bukannya warna kuning. Dulu kuning. Zaman saya kecil-kecil dulu, Allahyarhamah datuk saya, dia kata itu waktu ni dia kata matahari sakit. Tapi saya lihat daripada apa yang dalam tular dalam media sosial itu warna merah. Jadi saya teringat ada kata-kata. Jadi kita kena perhati saya kalau hadirnya bulan puasa nanti. Kalau pula nanti hadir pula warna merah itu nampak seolah macam tiang ke langit. Kerana baginda Rasulullah SAW ada berpesan supaya kita siap siapkan simpanan stok makanan kita untuk sekurang-kurangnya setahun katanya. Kerana menurut hadis riwayat At-Tabarani, katanya apabila kamu perhatikan tiang-tiang warna merah menjulang tinggi pada ketika terbit matahari di sebelah timur, dan pada setiap hari pada bulan Ramadan waktu mentari jatuh, maka simpanlah makanan untuk jangka masa setahun, kerana kamu akan berada pada tahun kelaparan, kemarau dan kebuluran. Ini peringatan saudara, bukan saya nak kata mesti buat, tidak. Saya ingin saya baca begitu, itu hadis riwayat At-Tabarani. Sama ada hadis ini palsu dan sebagainya, terpulang. Jadi saya rasa peringatan bagi Rasulullah tu perlu, dan tiba-tiba je ada yang saya nampak tular dalam media sosial. Ini berlaku di Kedah, di utara tanah air kita. Cahaya mentari, dia dah turun, matahari dah terbenam, tapi cahaya mendung berarak mendung merah, bukan warna kuning. Serius air ya. Saya macam saya kata tadi, almarhumah nenda saya, dia kalau waktu sebegitu dia kata waktu ini matahari sakit. Masa itu dia kata jangan turun ke rumah, jangan turun ke bawah rumah lah. Duduk di rumah waktu maghrib. Kerana waktu itu katanya mudah jangkitan penyakit. Itu dulu. Tapi tiba merah ni agak berlainan. Jadi bila saya baca-baca tiba ada pula riwayat At-Tabarani. Eloklah kita kongsi bersama. Saya katakan ini adalah perkongsian untuk informasi. Kerana saya juga menerima kiriman daripada teman saya. Dia marah betul. Dia kata bahawa mereka yang tidak mengambil booster ataupun dos penggalakan, katanya masih lagi tidak berpeluang untuk menerima bayaran bantuan keluarga Malaysia. Saya kata kenapa begitu jadinya? Sedangkan Perdana Menteri kata dah tak perlu lagi dah. Apakah ini prasyarat untuk mendapatkan bantuan keluarga Malaysia pun mesti kena ada dos dan sebagainya. Ini Tengku Zafrul kena tengoklah benda macam ni. Kadang-kadang ini bukan dasar kerajaan. Tapi pegawai ni macam saya kata semalam kemarin, dia orang memenda-menda.
orang kata apa, lebih sudu dari kuah. Rakyat susah, bukan banyak mana pun, bukan dapat 3-4 ribu, bukan 3-40 ribu, 3-400 je. Ada yang dapat 500. Malahan, macam saya katakan, pegawai di Lembaga Hasil Dalam Negeri pula refer orang ni. Kalau dulu ada syarikat, maka dia tidak berhak untuk menerima bantuan. Kalau dulu syarikat dulu masih belum dimatikan. Saya ketawa kerana ada satu syarikat tu, dia tahun 82. Tapi kerana partnernya, rakan kongsinya meninggal dunia, dia pun tak tahu macam mana nak buat. Okey, maka nak terapung lagi. Tapi bila nak minta, Lembaga Hasil Dalam Negeri tidak meluluskan. Ini saya yakin banyak berlaku. Bukan satu, bukan dua. Jadi saya haraplah mesti cari satu mekanisme macam mana agar mereka yang punya syarikat, tapi syarikat dah tak ada. Perniagaan dah tak ada. Syarikat tu nama aja tinggal, hanya sekadar tinggal kenangan. Apakah dengan tinggal kenangan itu, maka mereka terpaksa menanggung suasana yang sebegitu. Ada bantuan tak boleh nak terima, nasib baik tak kena charge. Tapi kalau mereka nak pergi berjumpa dengan pendaftar syarikat pula, pertama jauh dari rumahnya, perlu modal, dan mereka sendiri tak tahu macam mana nak buat. Mungkin nak jumpa lawyer ke, kena ada kononnya tak dapat audit, mereka takut pula nanti kena denda dan sebagainya. Perlu dicari satu mekanisme agar warga tidak terdedah dengan masalah yang bukan-bukan. Ini kadang-kadang itulah saya kata, dalam keadaan begini benarlah orang kata kat Malaysia ni macam-macam ada. Macam-macam ada. Syarikat dah 10-20 tahun dulu pun yang dah tak wujud pun tiba-tiba timbul. Ini yang dialami oleh warga kita. Hari ini saya tengok dalam satu media sosial pula, ini kenyataan yang amat berhormat Menteri Besar Perak, itu Datuk Syahrani. Bila saya terkejut apabila dia menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Perak mengesahkan terdapat tanah untuk tapak cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa. Perak di Sri Iskandar rupanya telah dijual kepada sebuah syarikat swasta. Okey, jadi dalam keadaan begini saya terkejut. Sebab dulu katanya memanglah sebelum Kerajaan Barisan Nasional tumbang, memang ada cadangan. Rasa tak silap saya zaman tu Datuk Seri Dr. Zamri mencadangkan akan diwujudkan satu lapangan terbang antarabangsa di Perak. Sebab Perak ni di Ipoh dah tak sesuai, nak dipindahkan ke Sri Iskandar. Tunggu. Rupanya kata Datuk Syahrani, tanah tersebut telah pun dijual kepada syarikat swasta yang dilakukan ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Katanya pentadbiran Barisan Nasional telah mewujudkan tanah berkenaan untuk diberikan pada Perbadanan Kawasan Negeri Perak PKNP untuk tujuan membina lapangan terbang baru. Tapi apabila bertukar saja kerajaan waktu itu menjual tanah kedua sebuah syarikat. Saya rasa ini perlu disiasat. Jadi kata Datuk Syari, masa BN kita simpan, masa PH dia jual. Jadi kita sekarang ni tak adalah tanah nak membina lapangan terbang katanya. Jadi tambahnya lagi, katanya tanah itu pun kabarnya sudah mendapat kelulusan untuk tujuan pembangunan bercampur. Dan syarikat berkenaan juga sudah mendapat kelulusan kebenaran untuk merancang. Ini perlu dilihat, dikaji semula. Jadi Kerajaan Negeri Perak harus, kalau perlu ditarik balik kebenaran itu, tariklah balik. Kerana tanah itu sebenarnya untuk tujuan pembinaan lapangan terbang. Itu gambarannya. Pulanglah kita nak minta agar pimpinan Kerajaan Negeri Perak seriuslah. Kalau ada kepincangan sebegitu, jadi tiba-tiba tanah tukar daripada tanah sepatut buat lapangan terbang jadikan untuk pembangunan dan sebagainya, dijual pula pada syarikat. Dan saya ingat elok buat laporan pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saudara, janganlah, kita kena percaya juga kepada Badan Pencegahan Rasuah. Kerana segala kepincangan yang dilakukan oleh pimpinan harus mereka bertanggungjawab. Walaupun hari ini saya tengok pula ada berita macam mana penguasa kanan SPRM yang katanya menyeleweng wang sejumlah 25 juta tapi cuma dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara saja. Kita tak boleh nak komen saudara. Jangan saudara nak komen apa-apa saja keputusan mahkamah. Saya cuma boleh memberi pencerahan bahawa tertuduh yang menggunakan wang tersebut katanya dengan beli jam macam-macam lah. Tapi kena dia selewing ataupun dia melakukan jenayah
wang sejumlah 25 juta, cuma dihukum 3 tahun penjara. SPRM hari ini mengaku bersalah. Dia mengaku bersalah. Jadi kita lihat, saya nampak banyaklah ni. Rupanya wang itu antaranya adalah wang yang dirampas daripada Datuk Hasanah. Itu kita punya pegawai perisik negara. Saya tak mau nak komen tentang perbicaraan. Cuma yang saya lihat, SPRM mendapati tertuduh telah menggunakan wang tersebut untuk membeli pelbagai jenis barangan. Dia beli sebuah rumah 2,5 tingkat di Taman Suria Warisan di Kota Warisan, Sepang. Nilai rumah tu RM750,000. Kemudian 8 jam tangan mewah RM397,000. 2 motosikal jenama Ducati RM600,000. Sebuah kenderaan pacuan 4 roda RM219,000. 2 tanah RM483,000 di Jelantut. Mungkin ini orang Jelantut Pahang lah kot, sebab itu dia beli tanah dekat Pahang. Kemudian kenderaan Honda Civic RM290,000 jenis turbo. Mercedes-Benz Sport RM130,000. Jadi begitulah. Wang ini bila stowing itu digunakan untuk tujuan peribadi dan mahkamah menjatuhkan hukuman, dia dijatuhkan penjara 3 tahun. Jangan saya persoalkan keputusan mahkamah, saudara. kita tengok, saya dengar, kita rakyat yang cinta damai, saudara. Dan saya rasa inilah kesannya, kerana saya melihat keadaan sekarang ni, saat ini Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, mereka sudah tercium bahawa pilihan raya umum akan diadakan dalam keadaan yang agak segera. Saya yakin begitu. Masa terus berjalan. Jadi kita melihat bagaimana pimpinan daripada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, sebenarnya dia orang ni dah tak ada modal. Saya cakap terus terang, saudara. Apa modal yang mereka mau canaikan untuk menggamit yakin daripada rakyat? Sebab itu sekarang ni lain tak ada, wujudkan pelbagai tuduhan yang sukar untuk diyakini. Macam mana yang kita lihat 2 pilihan raya negeri di Melaka, Johor, kempen-kempen semua menjurus kepada serangan peribadi, bukan untuk memeta ataupun mencari upaya bagaimana lestari kehidupan rakyat ini dapat dibangunkan. Ini keadaan, saudara. Saya melihat bahawa rakyat harus berhati-hati dengan pelbagai dongengan, cerita-cerita politik yang banyak berkisar pada soal peribadi. Soal yang apa berlaku di mahkamah, kita biarkanlah mahkamah, kita sama-sama tunggu. Tapi belum mahkamah buat keputusan, dah kita jatuhkan hukum. Ini yang saya rasakan kita silap dalam mentafsir undang-undang. Kita bukan pegawai undang-undang. Kalau kita pegawai undang-undang, kita jadi hakim ataupun jadi peguam. Berdebatlah di mahkamah. Tapi belum mahkamah buat keputusan, kita dah membuat keputusan mahkamah. Jadi rosak negara kita ni, saya. Siapa saja jadi pemimpin, tuduh saja di mahkamah terbuka, orang pun percaya. Ini bahaya pada negara. Kita akan kehilangan pemimpin. Sebab itu saya rasalah dalam keadaan sekarang ni tak sepatutnya kita percaya dengan apa yang diwar-warkan oleh media. Ada kalanya, saudara, ada media setting. Ceritanya tu apa yang didakwa kena diterbitkan. Saya tak mau sentuh saudara benda-benda begini, tetapi saya nampak ada kadang-kadang melampau. Lain tak ada fitnah. Tuduh itu, tuduh ini. Sedangkan rakyat dahagakan pembangunan. Saya seronok bila dengar kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau berada di Qatar, katanya ada mendapat komitmen ataupun persetujuan daripada ahli perniagaan di Qatar untuk melabur di negara kita ini melalui beberapa MOU. Cuma saya amat berharap jangan pula MOU tinggal MOU. MOU ini bukan satu perjanjian, saya. Zaman satu ketika dulu, saya ingat ke mana saja Dr. Mahathir pergi, adalah 1-2 syarikat tu, dia lain tak ada, Mr. MOU. Pergi ke China, menandatangani perjanjian MOU. Pergi ke Afghanistan, MOU. Pergi ke Albania, MOU. Pergi ke Afrika, negara-negara Afrika, MOU. Tapi semua tak terjadi. Tak ada. Hanya sekadar untuk mengaburi. Kerana waktu itu pasaran saham, supaya syarikat sebut yang diapungkan di pasaran saham itu meningkat dia punya nilai saham. Tapi projeknya tak ada. Jadi janganlah, saya harap agar Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri harus berhati-hati
Kalau ada syarikat yang kata mau melabur dengan syarikat A, B, C tempatan ni, MOU ini mesti perlu diteruskan dengan perjanjian yang benar-benar perjanjian. Jangan sekadar MOU bawa melabur 5 bilion, 6 bilion. Tapi akhirnya tak ada apa-apa pun. Ya saudara, saya haraplah keadaan ini tidak mengulangi. Dan hari ini saudara, saya rasa ini cerita ni benar-benar merepek ni. Ini betul-betul merepek saudara. Kerana kata Khairi Jamaluddin, mereka yang tidak mengambil suntikan vaksin ataupun dos penggalak masih boleh memasuki premis. Artinya mereka bolehlah masih boleh bergerak bebas. Sedangkan dulu kata kalau tak ambil dos penggalak, tak ada vaksin, tak boleh makan di restoran. Kita kata merepek budak ni. Jadi bagaimana pula dengan mereka yang telah mengambil vaksin? Ini persoalannya saudara. Ya, apakah ianya perbuatan yang sia-sia? Kerana dulu kata kalau tak ada ambil vaksin tak boleh masuk ke mana-mana restoran atau tempat yang ada orang ramai berkumpul. Lenjan kita tengok dengan cerita begitu. Malahan saya tak lupa saudara macam mana Datuk Seri Najib kena compound pergi masuk sebuah kedai makan nak makan nasi ayam dekat Bukit Bintang. Kerana tak memenuhi SOP kena denda. Tapi sekarang dah boleh pula. Jadi macam mana ni saya kata? Sebab itu kita mengharapkan kalau kamu nak membuat satu SOP atau peraturan, kaji terlebih dahulu. Jangan kamu mendahului undang-undang yang sedia ada. Kuasa kamu sebagai menteri, yes. Tapi bila kamu nak menggunakan kuasa menteri, dekri menteri itu, jadi berhati-hatilah, ini tidak. UMNO kena saman 10,000. Bila berlaku pilihan raya di Melaka baru-baru ni, orang ni kena saman, orang ni kena saman, kerana melanggar SOP dan sebagainya. Sekarang dah boleh pula bebas pula. Ini saya rasa mengarutlah kan sekarang ni. Kita jadi tambah mengarut. Dan kita lihat macam di negara Singapura. Singapura sekarang ni tak ada pula. Dia semalam telah pun membuat pengumuman bahawa rakyat negara tersebut tidak lagi perlu memakai pelitup. Topeng tu. Kerana malah kata ia bukan lagi sebahagian daripada SOP sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi dalam keadaan begini perlu dijelaskan. Saya dah bercakap 3-4 malam dulu. Apakah SOP itu benar-benar efektif untuk pencegahan. Jadi bila kamu dah buat keputusan, dah buat itu sebagai prasyarat ataupun peraturan, rakyat kena ikut. Tiba-tiba boleh kata, okey tak apa. Boleh dah, tak ambil vaksin pun boleh masuk lah. Jadi ini saya katakan peraturan yang flip-flop. Malahan sekarang ni, bila semua orang kononnya kena ada dalam Mas Sejahtera, sudah menjadi pertikaian saudara. Dulu mesti daftar dengan Mas Sejahtera. Maka berlumba-lumba lah. Orang yang punya telefon bimbit apa semua ni masuk nama, masuk data peribadi dalam Mas Sejahtera. Tapi akhirnya sekarang hari ini menjadi pertikaian yang agak menggerunkan. Tiba-tiba apabila kita dapati ada kenyataan, macam mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pula berkata secara terbuka 2-3 hari lepas, dia kata bagaimana data-data peribadi rakyat sudah boleh dimiliki, oleh diakses oleh syarikat dari negara luar. Ini hak rakyat, ini hak peribadi. Jaka Langlung Sapura Energy, sekejap lagi saya tak tahu lagi dalam ni. Sebelum ni ingatkan saya sekejap lagi. Bagi saya masalah sekarang ni apa yang berlaku pada Mas Sejahtera ini perlu menjadi satu peringatan, satu menjadi tauladan kepada kita. Macam mana tiba-tiba sekarang ni rupanya dibangunkan Mas Sejahtera itu dan dijual pula katanya sebagaimana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun terkejut. Kita ingatkan Mas Sejahtera ni digunakan untuk kita punya pengawasan kesihatan kita. Sekarang ni jelas anda masuk ke tempat mana, anda berada di mana, semua ada dalam rekod dalam Mas Sejahtera. Dan Mas Sejahtera ini ada diakses. Kerana syarikat yang ada akses pada Mas Sejahtera ini katanya dimiliki oleh syarikat daripada luar negara kita. Ini satu tindakan yang saya katakan terus terang. Nak meniaga lah. Nak cari duit lah. Tapi jangan membahayakan negara. Ini boleh diiktirafkan dalam tindakan yang saya anggap sebagai treason. Ataupun satu tindakan yang khianat pada negara. Khianat pada warga. Ini saudara. Saya mat pening kepala. Memanglah dia kadang-kadang dia main sebut, dia rasa dia jadi menteri tu, dia rasa besar dah. Malahan dia cakap, Perdana Menteri kata begini, dia kata begitu.
Rakyat yang pening. Kita warga cinta damai. Apa yang disebutkan oleh pimpinan negara, kita cuba nak ikut. Jadi saya dalam keadaan begini, saya ketawa lah. Ketawa pada, marah pada, benci dan meluat dengan tindakan begitu. Bagaimana macam Mas Sejahtera sekarang ni jadi pertikaian satu dunia. Malu kita, saudara. Sebelah akses peribadi. Bukan saudara, saya punya pergerakan pun sekarang ni, kalau benarlah sebagaimana yang dakwakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, syarikat itu berpangkalan di Singapura dan katanya pula ada pula lagi hubungan kait dengan negara daripada Amerika dan sebagainya, maka kita dah tak ada bebas. Tidak ada lagi hak-hak peribadi kita ini dilindungi. Kenapa begitu jadinya? Sebab itu pemimpin harus memikirkan sesuatu secara serius dan mendalam sebelum kamu mewujudkan sesuatu peraturan. Ini tidak melanggar semacam saja. Akhirnya rakyat merasakan apakah kerana ini boleh mendatangkan keberuntungan dari segi kewangan. Janganlah kerana nak kejar duit maka kita langgar segala-galanya. Ini tak betul. Saya harap agar pimpinan negara belajarlah daripada kesilapan ini supaya kita mengulangi benda-benda yang sebegitu. Dan kalau begitu keadaannya, yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri, eloklah memikirkan supaya orang macam ini digugurkan saja daripada kabinet. Tidak ada keperluan untuk dia berada menjadi anggota kabinet kalau pandangannya kadang-kadang bercanggah dengan Perdana Menteri. Dulu-dulu saudara, saya ingat lagi satu ketika dulu dalam isu bahasa saja. Saudara Razali Samad, PM tak ada kuasa penuh. Saya tak tahulah. Tapi saya ingat dulu satu ketika dalam isu bahasa contohnya. Waktu itu persidangan Agung UMNO yang diadakan di Dewan di bilik di Hotel Hilton. Dewan Sarjana ke Nirwana ke Sarjana macam itulah. Nah saudara, masa itu PWTC belum siap lagi. Menteri dia bercakap dalam bahasa Inggeris dan dia dilihat seolah mendewakan bahasa Inggeris hanya kerana isu bahasa. Maka dia tersingkir daripada jawatan menteri. Ada seorang menteri lagi itu kerana keputusan-keputusan yang dibuat, yang dibangkitkan dalam perhimpunan Agung UMNO pun berlayar jawatan dia sebagai menteri. Ini sekarang ni begitu bercelaru. Bercelaru, saudara. Saya kata merepek. Isu aplikasi Mas Sejahtera ini bukan isu main-main. Ketua Pembangkang dah bercakap, rakyat dah bercakap, orang sudah meragui ketelusan. Malahan sudah macam-macam lah kenyataan. Kata ada bawah 300,000, kata jual 388,000. Ada syarikat ini kena saman, orang ni kena saman. Jadi berbolok-bolok, saudara. Dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa pimpinan negara lebih seriuslah menangani setiap permasalahan rakyat. Ini bukan main-main, saudara. Jadi sebab itu saya kata merepek ni budak ni. Merepeklah, saudara. Bila ini dulu kata tak ambil vaksin tak boleh masuk kedai. Sekarang dah boleh masuk kedai. Inilah keadaan. Dan kecelaruan politik ni sekarang ni nampaknya berjangkit pula lah sekarang ni, saudara. Kecelaruan politik selain daripada Mas Sejahtera secara isu tentang vaksin ni, sekarang kita dah masuk dalam era endemik, saudara. Tiba-tiba saya baca, saya ketawa pula dah. Ini tentang lebay kita ni. Dah dia berebut pula dengan parti PBM untuk bertanding. Pelaya-pelaya belum diumumkan lagi. Tapi dah pun dia kata bahawa dia pas nak bertanding di kawasan Bagan Serai. Katanya, saya pun kata awak lagu tu cek. Belum pun lagi nak dibincangkan soal pilihan raya. Dah berebut kawasan. Tapi nasib baik. Sebab itu saya kata ada baiknya. Tidak ada lagi dalam Muafakat Nasional. Kedak nanti bertergabur pula dengan UMNO. Katanya bahawa banyak lagi PAS nak minta kawasan untuk mereka bertanding daripada Parti Perubatan Bersatu. Mintalah banyak mana pun, kita tak ambil kisah pun lah. Saudara, bagi saya kata dia nak tuntut jika PAS ingin menuntut kawasan parlimen yang disandang daripada Parti Perubatan Bersatu pun tuntutlah. Bagan Serai ke apa lagi yang berdekatan dengan Bagan Serai tu. Ini Parit Bunta ke ataupun di kawasan Hamzah Zanuddin, kawasan itu. Saya pun malas nak fikir kawasan itu. Tapi mana kawasan yang pernah dimenangi oleh UMNO, UMNO tetap akan menurunkan calonnya.
Sebab itu saya katakan dulu, ingat, dalam 3-4 bulan dulu, kalau kita bersama dengan PAS pun banyak rugi daripada untung kita. Bukanlah saya anti, tidak. Tapi contohlah, kalau kita bersama dengan Pakatan Nasional, UMNO tak boleh nak merebut kursi-kursi, tak boleh bertanding di Kedah, tak boleh bertanding di Kelantan, tak boleh bertanding di Terengganu. Jangan lupa saya, Ketua Pemuda sekarang ni, Ketua Pemuda PAS hari ini, dalam muktamar tahun dulu sebelum dia jadi Ketua Pemuda, masa tu dia naik Ketua Pemuda PAS. Dan itu telah diluluskan oleh perhimpunan muktamar PAS bahawa mereka akan meletakkan calon bertanding di semua kawasan di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kalau itu gayanya, bila masa pula UMNO nak bertanding pula, ini keadaan saya, nasib baiklah sekarang ni. Cuma saya tengok tiba-tiba ni lebay ni ada pula bercakap lagi. Bila dia kata saya senyum bila tengok. Ini lebay Mat Derih ni. Bila dia kata hubungan antara PAS dengan UMNO ni ibarat suami isteri. Pula dah. Kita tak gaduh. Jadi macam mana nak pergi pejabat kadi? Saya hairan bagaimana mereka mewujudkan ataupun memberi andaian dari segi politik kerjasama itu begitu mudah. Imbalannya seolah-olah ni macam perkahwinan. Lain-lain tak ada. Jadi PAS ni dengan UMNO ni berkahwin. Jadi macam suami isteri. Tak bergaduh. Macam mana nak pergi pejabat kadi untuk cerai? Kita dah cakap tak payah dah. Sudah-sudahlah. UMNO dah jelas. Presiden UMNO, pimpinan UMNO, peringkat akar umbi dah jelas bahawa kita tidak lagi mahu meneruskan kerjasama. Kerana kita melihat bahawa kerjasama itu tidak didasari dengan keikhlasan. Mereka je untung. Saya Chun Ying Wang, bukan saya muafakat. Saya memang menyayangi muafakat nasional. Apa saja permuafakatan untuk kebaikan ummah memang saya sayang. Tapi kena lihat juga, kalau ia banyak membawa masalah, buat apa kita nak santuni? Sebab itu dulu saya kata cukup sampai di sini. Kita baik dengan dia, diundang pula ular masuk dalam kelambu kita. Sebelum ular tu patuk kita, biarlah ular tu patuk dia. Itulah bagi saya. Jangan lupa, saya mula merasa curiga keikhlasan PAS ini apabila dia mengundang muafakat nasional, dalam muafakat nasional ni bawa masuk PBM. Dan kita tahu Parti Perubumi Bersatu ni lain tak ada nak bunuh UMNO. Sebab itu waktu itu saya membenci siapa saja yang buat keputusan tersebut. Saudara Razali Samad, sijil nikah palsu. Janganlah kita ibaratkan hubungan antara UMNO dengan PAS ni sebagai satu perkahwinan. Saudara, ia sepatutnya dijalini dengan keikhlasan. Satu muafakat ummah. Nama lagi muafakat nasional. Ummah. Tapi mereka mahu menangguk keberuntungan. Itu yang saya rasa dalam keadaan sekarang ni sudah-sudahlah. Datuk Saudara Idris Ahmad, Menteri Jabatan Perdana Menteri, tak payah lagi nak bawa imbalan, kata tak ada bercerai lagi. Memang dah tak ada. Teruskanlah setara dengan usaha setara bersama dengan Parti Peribumi yang anda santuni selama hari ini. Yang selama ini anda dewa-dewakan, yang terbaik, yang mesra dengan anda dalam Perikatan Nasional. Okeylah. UMNO, redokanlah UMNO untuk meneruskan perjuangannya secara solo. Kita dah pun terbukti waktu kita berada dalam pilihan raya di Negeri Melaka. Bukan kita tak nak santuni dengan PAS. Kita offer PAS, ditolak. Begitu juga waktu pilihan raya di Negeri Johor. Datuk Asni dengan lada yang lapang, offer mereka untuk bertanding ke kawasan-kawasan. Tak anda. Okey, sekarang sudahlah. Saudara Razali Samad, gila talak. Kita tidak mahu mengibaratkan sebegitu. Tapi bagi saya cukuplah. Sebab itu saya kata cukup sampai di sini saya. Relakanlah perpisahan ini. Bukan aku tak cinta padamu, bukan aku tak sayang padamu, tapi kamu yang menuntut supaya benda ini berlaku. Teruskanlah apa yang kamu mahu. Supaya anda terus bahagia dan kita pun bahagia. Jangan ganggu lagi kehidupan kami, jangan ganggu lagi perjuangan UMNO. Sebab kita jelas, perjuangan kita macam saya kata tadi, UMNO untuk memperjuangkan kehidupan rakyat. Mereka yang dalam Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan yang sekarang ni dengan PAS semua tu, mereka lain tak ada. Mencari jalan untuk mendapat tempat, untuk mendapat jawatan, untuk merebut yakin rakyat supaya mereka akan berada di anjung kuasa. Bila berada di anjung kuasa, tidak menyantuni rakyat, malah rakyat terbiar. Ini terbukti. Saya dapat juga, saudara,
Saya dapat juga kiriman teman-teman semalam kemarin dulu. Kadang-kadang menyindir saya. Oh, kononnya katanya UMNO lah yang terbaik. Saya tahu itu ayat-ayat klise ataupun ayat-ayat yang menyindir. Saya tak kata begitu, saudara. Tapi terbukti sekarang. Ada pula yang buat argument. UMNO, Barisan Nasional memerintah selama 60 tahun. Macam-macam terjadi dan sebagainya. Okey, saya terima. Segala keburukan yang anda tuduh. Okey, kita terima. Lepas tu dia kata bahawa Pakatan Harapan cuma 22 bulan. Perikatan Nasional 17 bulan. Bagi saya soal waktu, tempoh jadah waktu tidak harus jadi perhitungan. Tetapi apa yang terjadi dalam tempoh 22 bulan? Apa yang terjadi? Bukan kita yang melakukan segala tebuk atap lah dengan langkah Sheraton. Tidak ada orang UMNO pun. Itu dicetuskan oleh mereka yang berada dalam Pakatan Harapan. Ternyata mereka lebih mementingkan jawatan. Mereka sanggup membelakangkan keputusan rakyat. Saya bercakap berkali-kali, saya katakan, bahawa UMNO menerima hakikat kita kalah. Tak ada masalah. UMNO mengakui kita kalah, kita ditumbangkan, kita ditewaskan oleh Pakatan Harapan. Sebab itu, di atas dulang emas, di atas dulang perak, kita serahkan kuasa di Anjung Seri Perdana itu kepada Pakatan Harapan. Dengan harapan apa yang telah kita canaikan, apa yang kita buat untuk rakyat terlaksana. Tapi apa yang berlaku? Selama 22 bulan, rakyat hidup dalam keadaan yang tidak menentu. Dasar-dasar yang diwujudkan, semua menyusahkan rakyat. Malahan, janji 1000 mimpi tidak satu pun terlaksana. Rakyat dibohongi. Mereka terus dalam perebutan kuasa. Dalam keadaan begini, saya bersetuju dengan saudara. Kerana waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri. Beliau hanya dibebaskan daripada penjara. Duduk sebagai ahli parlimen biasa. Isteri beliau saja menjadi Timbalan Perdana Menteri. Tapi siapa yang mencanai segala kuasa di Seri Perdana? Kadang-kadang begini akhirnya berlaku langkah Sheraton. Bukan orang UMNO yang buat. Jadi dalam tempoh 22 bulan itu segala kemungkaran itu berlaku kerana mereka. Bukan kerana UMNO. Kita tengok kadang itu akhirnya UMNO mencadangkan sembah pada Duli Yang Mulia Tuan Agong. Kalau inilah keadaannya, kita minta pulangkan kembali kuasa itu pada rakyat. Itu tuntutan UMNO. Salah kena jelas. Jangan, UMNO 60 tahun lebih. Mana dia ni, tanah terjual lah, korupsi sana, korupsi ni. Saya tidak menafikan benda itu berlaku. Tapi jangan saudara fikirkan dalam 60 tahun itu apa yang dibangunkan. Kita dapat melihat prasarana. Cuma yang saya bangkitkan 3-4 bulan dulu, kenapa berlaku di Sabah dan Sarawak? Apabila pembangunan rakyat terabai. Saya bangkitkan juga benda begitu. Setelah saya buat kajian, rupanya bukan kerana dasar kerajaan. UMNO Barisan Nasional tidak, tapi kerana pimpinan yang tidak berminat. Pemimpinan waktu itu lebih minat untuk mengaut harta dan mereka berbalah kuasa. Jangan lupa, di Sabah bertukar kerajaan, lompat sana, lompat sini. Dan ini juga berlaku berjangkit ke Semenanjung. Dalam keadaan begini, masa bila kita nak melihat kehidupan rakyat disantuni? Itu gambarannya, saudara. Itu waktu Pakatan Harapan. Kita minta, tapi bila Duli Yang Mulia Tuan Agong bertitah, kata baginda, kalau boleh janganlah. Dulu, sabar dulu, biarlah kita pilih. Maka wujudlah Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, maka adalah pula kerajaan Perikatan Nasional. Okey, UMNO bukan nak menentang, kita sokong, tak ada masalah. Tapi apa yang dijanjikan, persetujuan itu tidak termaktub, tidak tercapai apabila Tan Sri Muhyiddin tak nak mengadakan pilihan raya dalam bulan Ogos. Malahan ditarik. Sehingga kan kita melihat kehidupan rakyat bertambah teruk. Kerajaan Perikatan Nasional waktu itu, bayangkanlah dasar-dasar yang dia buat teruk. Sir Rizal Yusof, UMNO. Saya dah katakan bahawa UMNO sebenarnya dasarnya untuk rakyat. Tapi bila kita melihat bagaimana rakyat terkurung di rumah, ini dasarnya tak betul. Sebab itu akhirnya bila janji nak adakan pilihan raya tidak tertunai, malahan ada pula darurat, wang negara dipakai secara sembrono. Akhirnya UMNO tarik sokongan. Itulah gambarannya. Jadi saudara jangan kata bahawa tempoh jadah waktu Pakatan Harapan Perikatan Nasional mengerintah tu pendek sangat. Pendek sangat pun kalau mendatangkan malapetaka pada rakyat, untuk apa saudara? Macam saya terangkan tadi, 2 tahun tuan punya kedai makan tu saban hari menangis.
kerugian yang dialami sampai sekarang tak selesai lagi. Dan sekarang ni lain tak ada, saya berpesan pada Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Tuntutan rakyat sekarang ni kalau boleh segerakanlah pilihan raya. Sebab sebenarnya bila ramai yang minta diadakan pilihan raya tu, sebenarnya ertinya saudara, rakyat menuntut hak mereka. Give me back. Artinya beri balik pada kami. Sebab kami akan menentukan siapa yang akan kami pilih. Itu aja ceritanya saudara. Jadi tak nak bagi pasal apa pula. Ini hak rakyat. Dah 4 tahun. Masih lagi dilihat dalam keadaan kelam kelibut. Masih lagi bercerita soal siapa jadi Perdana Menteri, siapa timbalan Perdana Menteri, siapa jadi menteri, menteri ini performan tak tidak. Ini keadaan. Jadi rakyat melihat dengan penuh kebencian. Menyampah dah rakyat. Saya bukanlah katakan berkempen untuk beri pada UMNO. Tidak, saya memberi penjelasan. Yang paling penting sekarang ni, bubarkan parlimen ini, berilah rakyat kuasa yang mutlak kepada mereka. Sebab saya dah katakan, berkali-kali saya katakan, suara rakyat adalah kuasa keramat. Jangan sama-sama sekali kita menafikan tentang suara rakyat. Ini sebab itu rakyat boleh kata menuntut, semua bersetuju untuk diadakan pilihan raya umum. Supaya akan terbentuk satu kerajaan baru, supaya dapat memilih pemimpin yang baru. Sebab yang ada sekarang ni tidak menyenangkan, malah menyemakkan hati dan fikiran rakyat. Ini yang saya lihat, saudara. Jadi saudara marah dengan saya kalau saya kata UMNO tu baik, parti lain begini, parti begitu. Saudara boleh memuji ataupun memuja pimpinan anda. Tapi kalau pemimpin itu hadir hanya kaya dengan serangan peribadi, ini yang saya katakan tak betul. Contoh, sebagai contoh, saya dapat kiriman mengatakan bahawa Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin minggu lepas telah pun mengadakan pertemuan dengan Dr. Mahathir untuk mewujudkan kembali satu pakatan untuk menentang UMNO Barisan Nasional. Sebagai saya tak ada kisah. Buatlah pakatan macam mana pun sebab rakyat dah tahu. Rakyat dapat melihat apa yang berlaku. Apabila kami beri kepercayaan pada kamu, akhirnya kami terus terduduk dalam kehidupan lebih teruk daripada yang sedia ada. Dulu, mereka serang macam-macam lah yang saya katakan Najib sentrik. Sekarang ni, pola-pola politik yang sama juga sedang diukir untuk mewujudkan suasana agar kebencian rakyat pada parti UMNO. Bagi saya, ini tak betul. Kita sekarang ni, rakyat sedang menanti segerakan bubarkan parlimen agar rakyat menentukan siapa pimpinan yang sewajarnya memimpin negara ini. Itu saja kita minta lah supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berlapang dada lah balik daripada lautan Qatar. Memang kita tahu tak perlulah nak kita wawarkan. Adakan pilihan raya. Berikan balik, kembalikan semula hak milik rakyat untuk mereka menentukan siapa yang harus memerintah dan mentadbir negara ini. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.